Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Nur Sakinah binti Muhammad Sabani. Dan saya Duratun Huwaida binti Nawawi. Saya pula adalah Syahidah binti Arifin. Kami bertiga daripada kelas Pendidikan Islam A. Dan dalam video ini, kami akan Menganalisis dalil-dalil Al-Quran dalam menerapkan akidah berdasarkan 3 metodologi. Nak tahu apa 3 metodologi itu? Saksikan video ini. Korang. apa? Korang tengoklah ni. Korang tengok ni. Ini ada kes terbaru tentang analisis dalil-dalil Al-Quran dalam meletakkan akidah. Serius tak? Serius. Sekejap. Ni lah. Alah, ada. Ada berita tak? Sekejap lagi. Ada. Berhenti. Kejap. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita dalam berita TV Ad-Din. Akidah merupakan satu kepercayaan dan keyakinan yang mantap serta utuh terhadap kewujudan Allah Subhanahu wa taala serta sifat-sifat kesempurnaannya berdasarkan dalil nakli dan akli. Bersama saya pada hari ini, kita akan menganalisis dalil-dalil nakli Al-Quran dalam menerapkan akidah berdasarkan 3 metodologi itu. Baiklah, bagi metodologi yang pertama, saya serahkan kepada saudari wartawan Adila Syahidah. Silakan. Terima kasih saudari pembaca berita. Saya Adila Syahidah, wartawan TV Ad-Din, ingin melaporkan tentang metodologi iaitu pembebasan akal daripada paksaan dan takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagi metod kita yang pertama iaitu membebaskan akal daripada paksaan dan taklid. Paksaan, seperti mana yang kita tahu, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ikraha fiddin. Artinya, tiada paksaan dalam agama Islam. Baiklah, tafsiran para ulama terhadap ayat tersebut telah memberikan kesan dan impak yang besar terhadap pemahaman masyarakat terhadap ajaran yang dibawa oleh agama Islam. Namun, masih wujud sebahagian ulama yang menyalah tafsir ayat ini menyebabkan konsep tersebut diluaskan melebihi batasan yang sebenarnya. Menurut pemahaman mereka, ayat ini telah memberi kebebasan sepenuhnya terhadap seseorang individu itu, termasuklah hak untuk memilih dan menukar agama. Antara yang menyokong idea ini adalah seperti Muhammad Rashid Rida, penyusun kitab tafsir Al-Manar dan majalah Al-Manar, dan diikuti oleh beberapa orang ulama moden. Okey, baiklah. Percanggahan pendapat ini dalam memberi maksud sebenar ayat telah mengelirukan masyarakat sama ada yang Muslim ataupun bukan Muslim. Konsep tiada paksaan dalam agama yang dibawa oleh ayat tersebut serta perkara-perkara lain yang berkaitan dengannya. Hal ini telah membuka ruang bagi musuh-musuh Islam untuk mempelbagaikan usaha dalam memecah belahkan masyarakat Islam. Baiklah, bagi dalil seterusnya iaitu dalil nakli bagi taklid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta dipertanggungjawabkan. Baiklah, nak tahu lebih lanjut tentang taklid, mari ikut saya. Okey, baiklah. Apa itu taklid? Taklid dari sudut bahasa diambil daripada perkataan Arab Al-Qiladah yang memberi maksud rantai leher. Oleh itu, mereka yang bertaklid dianggap memakai rantai leher dan dibelenggu oleh rantai tersebut. Dalam erti kata lain, mereka yang bertaklid ni akan menjadi terikat dengan sesuatu kepercayaan yang mereka ikuti. Sementara itu, taklid dari sudut
istilah syarak pula menggambarkan sesuatu kepercayaan dan amalan yang diikut secara ikut-ikutan terhadap sesuatu fatwa yang telah dihukumkan oleh para ulama, tetapi mereka tidak melakukan kajian terlebih dahulu. Okey, apabila kita membincangkan tentang taklid dalam akidah, ada satu istilah yang wajar difahami, iaitu nazhar. Apa pula itu nazhar? Nazhar ni dalam ruang lingkup akidah adalah pemerhatian, penelitian dan penggunaan akal. Maka nazhar ini adalah pemerhatian bagi membezakan kebatilan dan kebenaran. Penelitian ini penting bagi mendapatkan keyakinan dalam diri kita dan penggunaan akal bagi mengambil iktibar dan muhasabah. Dan ada beberapa pandangan tentang taklid ni. Untuk tahu beberapa pandangan yang berbeza itu, mari kita ikut. Yang pertama, memadai dengan bertaklid namun berdosa sekiranya seseorang itu mampu untuk mengkaji, iaitu bernazhar. Tapi sekiranya dia tidak mampu untuk bernazhar, maka tidak berdosa. Yang kedua, tidak memadai dengan bertaklid, iaitu tidak sah taklidnya. Maka orang yang bertaklid dalam akidah dikira sebagai kafir. Ini adalah pandangan Imam Al-Sanusi dalam Al-Kubra. Yang ketiga, iman bagi orang yang bertaklid adalah sah. Akan tetapi haram baginya untuk mengkaji kerana terkandung percampuran dalam falsafah. Yang terakhir, barang siapa yang bertaklid semata-mata mengikut Al-Quran dan Al-Sunnah, maka sah imannya. Akan tetapi bagi sesiapa yang mengikut selain daripadanya, maka tidak sah imannya kerana mengikut perkara yang tidak selamat. Okey, baiklah. Kesimpulannya, dalam Islam tiada paksaan kerana sudah jelas lagi bersuluh sesungguhnya kebenaran itu adalah Islam dan kesesatan itu adalah kufur. Baiklah, saya sudah terangkan tentang beberapa pendapat berkenaan dengan taklid dan rasa-rasanya pandangan mana satu yang terpilih? 1, 2, 3. Okey, baiklah. Jawapannya adalah pandangan yang pertama, iaitu memadai dengan bertaklid, akan tetapi tidak sah imannya sekiranya dia mampu bernazhar tetapi tidak melakukannya. Okey, saya bagi dua contoh. Contoh yang pertama, kita sendiri sebagai masyarakat Islam pada zaman kini yang lahir sudah berada dalam agama Islam, tetapi sebagai umat Islam kita tidak mengkaji tentang agama Islam itu tersebut. Kita sekadar masuk Islam kerana family kita merupakan semuanya orang Islam. Maka kita itu tidak sah imannya. Na'udzubillah min zalik. Bagi kes yang kedua pula, bagi mereka yang bertaklid akan tetapi sah imannya. Contohnya pada zaman dahulu, zaman di mana Rasulullah SAW menyampaikan dakwahnya, dan contohnya orang-orang daripada tempat yang jauh hanya mendengar ura-ura bahawa Islam itu adalah agama yang benar, dan mereka masuk Islam tapi mereka tidak mengkaji berkenaan apa itu agama Islam. Bagi mereka imannya sah kerana apa? Zaman dahulu tiada teknologi untuk mencari tentang maklumat-maklumat Islam, dan Rasulullah SAW juga berada jauh daripada mereka untuk mereka jadikan sebagai sumber rujukan. Ini adalah dua sudut pandangan dan dua situasi yang berbeza bagi contoh saya. Okey, kesimpulannya, buat lagi sekali, kita sebagai umat Islam hendaklah menggunakan akal fikiran kita dalam mengkaji tentang agama kita sendiri, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahkan akal fikiran hanya kepada manusia. Oleh itu, siapalah kita sebagai hamba yang lemah untuk tidak menggunakan dan menghargai pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu akal fikiran. Maka marilah kita bebaskan akal fikiran kita daripada paksaan dan taklid. Terima kasih wartawan Adila Syahidah atas perkongsian sebentar tadi. Seterusnya, kita
teruskan berita kita pada hari ini. Terima kasih wartawan saudari Adlan Syahida atas perkongsian sebentar tadi. Baiklah, seterusnya kita teruskan metodologi kita yang seterusnya, iaitu menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis menerusi alam nyata. Saya serahkan kepada wartawan kita. Terima kasih diucapkan kepada saudari pembaca berita. Saya Duratun Huwaida binti Nawawi. Wartawan anda pada hari ini ingin melaporkan tentang salah satu metodologi dalam menggunakan akal untuk menganalisis dan berfikir menerusi alam nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan menganalisis dalil-dalil Al-Quran dalam menerapkan akidah untuk mendorong akal berfikir dan menganalisis melalui alam nyata. Nak tahu dengan lebih lanjut? Mari dengarkan saya. Sebagaimana yang kita tahu, di dalam Al-Quran terdapat banyak dalil-dalil dan ayat-ayat berkaitan dengan alam nyata. Jadi, kita sebagai umatnya perlulah sentiasa membaca dan mentadabur segala apa yang ada di dalam ayat Al-Quran itu, supaya kita lebih faham tentang kejadian alam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan nikmat akal kepada setiap makhluknya yang bernama manusia. Dan nikmat akal inilah yang perlu digunakan, kerana akal lah yang membezakan antara manusia dan juga haiwan. Jadi sebagai umat manusia, kita perlulah menggunakan akal untuk berfikir dan menganalisis setiap apa yang ada di atas muka bumi ini. Jika kita telusuri dengan lebih mendalam, apakah hikmah di sebalik kenikmatan akal yang Allah berikan kepada setiap umat manusia? Hal ini kerana Allah ingin, Allah menyuruh kita, Allah memerintahkan kita untuk menggunakan akal bagi berfikir setiap apa yang ada di atas muka bumi ini. Jika kita fikir dan lihat dengan panca indera kita, adakah setiap yang ada di muka bumi ini seperti pokok, tumbuh-tumbuhan, gunung ganang, bukit bukau, sungai-sungai dan banyak lagi, adakah ia terbentuk dengan sendirinya? Jika kita menggunakan logik akal, tidak sama sekali. Ialah satu benda yang sangat mustahil segala yang ada di atas muka bumi ini terjadi dengan sendirinya. Jadi bila kita fikir balik, fikir betul-betul dengan merujuk kepada dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran, kita akan berfikir bahawa setiap yang ada di atas muka bumi ini memerlukan Sang Pencipta yang Maha Esa. Dan apabila kita merujuk dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran, kita semestinya akan nampak dan melihat bahawa banyaknya kisah dan ayat-ayat yang menceritakan tentang kejadian alam. Dan saya akan membaca salah satu dalil yang terdapat di dalam Al-Quran mengenai kejadian langit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara al-wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas samaa'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha'u wa yasrifuhu 'amman yasha' yakadu sana barqi yazhabu bil absar. Maksudnya, tidakkah engkau melihat bahawa Allah telah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Dan dia juga telah menurunkan butiran ais dari langit, iaitu dari gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran ais itu kepada siapa yang dia kehendaki, dan dihindarkannya daripada siapa
yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Surah An-Nur ayat 43. Daripada ayat ini, kita dapat melihat bahawa Allah menjadikan awan, lalu Allah kumpulkan awan-awan tersebut, dan daripada awan itulah turunnya hujan. Bukan setakat hujan sahaja, Allah juga menurunkan ais-ais daripada kumpulan-kumpulan awan tersebut. Jadi, apabila kita menganalisis ayat Al-Quran ini dengan lebih mendalam, kita akan dapat tahu melalui analisa ini bahawa Allah lah yang menciptakan langit dan Allah lah yang berkehendak untuk menurunkan hujan. Jadi, ayat ini dapat lagi menguatkan iman dan akidah kita supaya tidak mudah terpesong dengan mana-mana ajaran yang dapat menjauhkan lagi diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada kejadian alam, kita juga boleh melihat kepada kejadian diri kita sendiri. Adakah setiap manusia menciptakan diri mereka sendiri? Hal ini sama sekali tidak dan mustahil untuk dikatakan jika kita menggunakan akal kita untuk berfikir dan menganalisis tentang kejadian diri kita sendiri. Dan di dalam Al-Quran pun terdapat dalil-dalil berkaitan dengan kejadian manusia. Dan antara dalil yang boleh saya berikan ialah A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah diciptakan manusia itu dalam sebaik-baik kejadian. Jadi ini merupakan dalil di dalam Al-Quran, supaya dalil di dalam Al-Quran tentang kejadian manusia bahawa Allah telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik, secantik-cantik kejadian. Apabila kita menggunakan akal kita untuk berfikir mengenai kejadian manusia, ini dapat lagi menetapkan akidah kita sebagai umat Islam. Dan kita yakin bahawa hanya ada satu pencipta yang menciptakan kita dan segala yang ada di atas muka bumi ini. Dan ini dapat menjadikan kita seorang Islam yang sejati. Sebagai kesimpulannya, kita mestilah sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita dan sentiasa menganalisis dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran tentang alam nyata ini. Jadi, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudari wartawan, saudari Nuratun Huwaida atas perkongsian sebentar tadi. Baiklah, yang terakhir sekali iaitu meteorologi yang terakhir yang mana mendedahkan kepercayaan yang batil dan mengisbatkan kebenaran. Saya teruskan dengan saudari wartawan kita. Kembali bersama saya, Anis Nur Sakinah dari Angkasa Pura. Sebelum kita menelusuri lebih mendalam tentang metodologi yang ketiga, iaitu mendedahkan kepercayaan yang batil dan mengisbatkan kebenarannya, kita perlu memahami dahulu tajuk kita, iaitu menganalisis dalil-dalil Al-Quran dalam menerapkan akidah. Sebelum itu, apa yang dimaksudkan dengan akidah? Akidah merupakan satu kepercayaan dan keyakinan yang mantap serta utuh terhadap kewujudan Allah serta sifat-sifat kesempurnaannya berdasarkan dalil akli dan nakli. Akidah yang sahih dan sempurna merupakan syarat pertama untuk menjamin amal seseorang diterima oleh Allah. Tanpa akidah Islamiah yang tulen, amalan tidak akan diterima oleh Allah walaupun dia merupakan seorang Muslim. Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 19, mafhumnya, apakah? Yakni orang-orang yang memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan meluluskan Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka tidak sama di sisi Allah. Al-Aufi sehubungan dengan tafsir ayat ini telah meriwayatkan di dalam kitab tafsirnya melalui Ibnu Abbas yang mengatakan, sesungguhnya orang-orang musyrik mengatakan bahawa memakmurkan Baitullah dan mengurus air minum untuk orang-orang haji adalah lebih baik daripada orang-orang yang beriman dan berjihad. Mereka membanggakan tanah sucinya dan bersikap angkuh kerananya dengan perasaan bahawa mereka adalah pemilik dan yang memakmurkannya. Maka Allah menyebutkan perihal ketakburan mereka dan berpalingnya mereka dari keimanan. Untuk itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman kepada penduduk tanah suci dari kalangan orang-orang musyrik. Surah Al-Mu'minun ayat 66.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. Artinya, mereka selalu membanggakan dirinya dengan tanah suci mereka. Mereka mempergunjingkannya di malam hari dan mengucapkan kata-kata yang keji terhadap Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Maka Allah lebih mengutamakan iman dan jihad bersama Nabi Muhammad daripada memakmurkan Baitullah dan mengurisi air minum Jumaah Haji yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, kerana amal tersebut tidaklah bermanfaat bagi mereka selagi mereka masih dalam keadaan musyrik, sekalipun mereka memakmurkan Baitullah dan menghormatinya. Oleh itu, berpandukan ayat Al-Quran yang disebutkan sebentar tadi, kita dapat mengambil pengajaran bahawa tidak semestinya seseorang yang melakukan kebaikan itu akan diterima, walaupun kebaikan itu mulia dan besar pahalanya, kerana yang dipandang oleh Allah itu ialah keikhlasan dalam hati dan ketetapan akidah mereka itu sendiri. Baiklah, kita terus dengan tajuk kita, iaitu merendahkan kepercayaan yang batil dan mengisbatkan kebenarannya. Sebelum itu, batil itu apa pula? Batil ialah perkataan Arab yang membawa pengertian tidak benar ataupun palsu dan boleh digunakan untuk menghurai sesuatu atau kontrak yang tidak sah atau dibatalkan menurut syariat Islam. Terdapat satu dalil yang dapat dikaitkan dengan tajuk kita hari ini dari sudut mendedahkan kepercayaan batil. Firman Allah dalam surah Al-Fussilat ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Tafsir Al-Azhar mentafsirkan ayat ini kepada dua bahagian. Yang pertama, sebahagian dari tanda-tandanya ini kebesarannya adalah malam, siang, matahari dan bulan. Pergantian di antara malam dengan siang yang kita alami setiap masa adalah sangat erat hubungannya dengan diri kita sendiri. Pergantian malam dengan siang adalah pergolakan dalam hidup kita. Matahari dan bulan pun begitu juga. Terbitnya matahari membawakan siang, maka ramailah orang berusaha mencari kehidupan. Terbenamnya matahari, semuanya menjadi gelap dan hari pun malam. Manusia tidak bergerak lagi kerana kesepian malam. Sebab itu, ada orang menyangka bahawa peredaran matahari lah yang menentukan kehidupan kita. Hal itu sendiri di dalam bahasa kuno artinya ialah Allah. Matahari berarti mata dan Allah. Maka datanglah firman Allah selanjutnya, janganlah kamu sujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan semua itu, jika adalah kamu kepadanya sahaja hendak menyembah. Malam dan siang dan matahari itu bukan semuanya Allah, namun semua penciptanya itu adalah tanda kekuasaan dan kebesarannya. Mereka sendiri tidak akan bergerak maupun berubah jikalau Allah tidak mengizinkan, apatah lagi penciptaannya yang lebih besar seperti alam lain yang berlipat ganda beribu kali besarnya. Oleh sebab itu, tumpukanlah sembah kepada yang satu sahaja, kepada Maha Pencipta dari semua itu. Sudah terang lagi berseluruh berdasarkan ayat Al-Quran tersebut, Allah lah yang berkuasa menciptakan segala sesuatu, apa yang ada di langit maupun di bumi. Oleh itu, patutkah kita menyembah makhluk ciptaan Allah? Bertitik tolak daripada itu, saya akan berikan satu contoh golongan yang tidak percaya atau kurang kepercayaan terhadap Tuhan. Golongan ini dikenali sebagai golongan etis. Siapa pula golongan etis ini? Etisme merupakan satu fahaman yang sama dengan naturalisme falsafah yang menolak akan kewujudan Tuhan dan alam gaib. Kerana bagi mereka, alam gaib juga merupakan dalam dunia tabi'i. Maka, penganut ateisme boleh dikira berdasarkan penolakan atau kurangnya kepercayaan mereka terhadap agama dan Tuhan. Al-Quran memberikan perumpamaan yang ringkas dan padat terhadap mana-mana individu ataupun golongan yang tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dari surah At-Tur ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Mafhumnya, adakah mereka yang mencipta langit dan bumi itu? Sudah tentu tidak. Bahkan mereka adalah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran apa yang mereka pernah mengakuinya. Seterusnya, bagi mengisbatkan kebenarannya pula dapat kita jadikan contoh apabila orang yang berilmu pasti akan merasai kewujudan Allah. Firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitab الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل
أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya, yakni Nabi Muhammad, kitab, yakni Al-Quran, yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para Rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia telah tersesat sangat jauh. Berdasarkan apa yang diceritakan sebentar tadi, bagaimana kita dapat menghindarkan diri kita daripada golongan ateis ini yang tidak percaya akan Tuhan. Oleh itu, amat perlu kepada kita untuk menetapkan akidah kita berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah supaya kita tidak terpengaruh dengan fahaman-fahaman yang tersimpang daripada agama Islam. Baiklah, sekian itu sahaja berita pada hari ini. Kembali kepada wartawan. Maka dengan ini tamatlah sudah berita TV ID. Sebagai penutup, kami menyediakan sebuah video khas untuk para penonton yang setia bersama kami dari awal berita hingga penghujung berita. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, macam tu rupanya. Faham. Jadi sebagai umat Islam, kita kenalah ikut panduan tentang berdasarkan 3 metodologi yang kita tengok tadi. Betul? Kita kena kaji betul-betul sebelum kita terpesong daripada landasan kita. Betul. So, maksudnya kita kenalah jadi umat Islam yang lebih baik dan jadikan Al-Quran sebagai panduan utama kita. Betul. Okay. Jom. Dah, jangan main game dah. Jom balik. Balik, jom.